Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Fadli hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu di bawah tajuk Tanda Baca. Baik, tanda baca ini apa ya murid-murid? Murid-murid sudah pernah dengar tanda baca ini semasa murid-murid berada di darjah 1. Tanda baca yang murid kenal adalah seperti noktah, koma, tanda seru, tanda soal atau tanda tanya, dan huruf besar atau huruf kecil. Apa itu tanda baca ya murid-murid? Tanda baca merupakan simbol atau tanda yang digunakan semasa menulis. Tanda baca membantu pembaca untuk mengetahui sifat dan intonasi sesuatu ayat. Murid-murid, tanpa tanda baca ini, sesuatu penulisan itu akan dibaca secara mendatar tanpa intonasi. Ini adalah jenis-jenis tanda baca, yaitu huruf besar, noktah, koma, tanda soal, dan tanda seru. Mari cikgu jelaskan satu persatu. Huruf besar. Huruf besar ini merupakan huruf pertama atau perkataan pertama pada permulaan ayat. Huruf besar juga digunakan pada huruf pertama kata nama khas. Tengok pada contoh yang cikgu berikan, nombor 1, saya suka belajar. Cikgu akan tuliskan di hadapan ayat dengan huruf besar. Lihat pada nombor 2 dan 3 pula. Nombor 2 adalah nama orang, Kamarul Hayat. Cikgu akan tuliskan dengan huruf besar pada permulaan ayat. Dan nombor 3 pun sama juga, Nur Kashrina. Cikgu akan tuliskan dengan huruf besar. Begitulah juga dengan nama murid. Bukan semuanya perlu ditulis dengan huruf besar, hanya huruf yang pertama sahaja ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, noktah ataupun titik. Noktah ini paling mudah. Noktah ini digunakan pada akhir ayat dan pada akhir singkatan sesuatu gelaran. Sebagai contoh, nama saya Aish. Letaklah tanda noktah di situ. Nombor 2, saya suka belajar. Letak tanda noktah. Dan yang ketiga, Encik Fadli. EN itu adalah singkatan bagi Encik. Jadi kalau gunakan singkatan mesti tambah noktah. Encik Fadli, Encik Aish, Encik Anas, Puan Amira. Seterusnya ialah tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Tanda koma juga digunakan selepas kata seru dalam sesuatu ayat. Sebagai contoh, ayat nombor 1, mari kita baca sama-sama. Hana membeli ikan, ayam dan telur. Ada 3 barang yang dibeli oleh Hana, murid-murid, iaitu apa dia? Ikan, ayam dan telur. Jadi, kita mesti gunakan tanda koma. Kalau tiada tanda koma, cikgu akan membaca seperti ini. Hana membeli ikan, ayam dan telur. Bunyinya seperti pelik, bukan? Seterusnya, nombor 2. Haziq, Rafiq dan Nisa membeli makanan di kantin. Juga cikgu gunakan tanda koma untuk memisahkan nama orang. Seterusnya, nombor 3. Pada ayat seru. Wah, cantiknya rumah itu. Cikgu akan gunakan tanda koma. Baik murid-murid, seterusnya apa pula tanda soal ni ya? Tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya ataupun ayat soalan. Contoh yang pertama, apa kabar? Kita letak tanda soal. Tanpa tanda soal, cikgu akan membaca ayat ini secara mendatar. Apa kabar? Siapa nama awak? Sebab apa murid-murid? Sebab tiada tanda soal. Nombor 2, siapa nama awak? Nombor 3, kenapa sekolah ditutup? Mesti letak tanda soal supaya orang tahu yang kita sedang bertanya.
Seterusnya ialah tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir ayat seru. Contoh yang pertama, wah, cantiknya rumah itu. Kita letak tanda seru. Yang kedua, aduh, sakitnya kaki saya. Tambah tanda seru. Dan nombor 3, amboi, cantiknya kamu. Kita letak tanda seru. Baik murid-murid, cuba lihat pada buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 9. Di dalam lembaran tersebut ada satu cerita tentang bercuti di Bukit Larut. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut, Taiping, Perak. Pengalaman kami menaiki jeep ke puncak Bukit Larut sangat menyeronokkan. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Saya, ibu dan kakak tertarik akan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Ayah, abang dan adik pula gembira menyeberangi titi gantung di situ. Kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Baik murid-murid, tugasan murid-murid pada hari ini ialah murid perlu menulis perenggan ayat dengan betul dan kemasnya di dalam buku tulis. Mari cikgu tunjukkan cara menulis yang betul dan beberapa perkara yang perlu murid ambil perhatian. Ini adalah contoh buku tulis cikgu. Yang pertama sekali kita tulis hari dan tarikh. Di atas sekali pula kita akan tulis tajuk bercuti di Bukit Larut. Cuba lihat apa kesalahan yang telah dilakukan di dalam tulisan ini. Kesalahan yang pertama ialah meninggalkan ruang kosong pada bahagian buku tulis. Sepatutnya murid perlu penuhkan ruang yang kosong. Dan yang kedua, jarak pada permulaan perenggan. Cikgu pernah ingatkan murid-murid untuk menulis perenggan ayat, murid-murid perlu menggunakan jari untuk membuat jarak pada perenggan ayat. Dan yang ketiga ialah kesalahan pada tanda baca huruf besar. Bukit Larut merupakan kata nama khas bagi tempat. Jadi kita mesti tulis dengan huruf besar. Dan yang terakhir adalah nokta. Jangan lupa tulis tanda baca nokta. Okey. Seterusnya, kita lihat pada penulisan yang betul. Ini adalah contoh penulisan yang betul. Pada setiap perenggan mesti ada jarak menggunakan jari. Seterusnya, memenuhkan ruang kosong yang ada di dalam buku tulis. Tapi jangan penuhkan ruang kosong itu sampai ke muka surat sebelah pun murid tulis juga. Okey, seterusnya jarak pada permulaan perenggan. Cikgu dah ingatkan tadi. Dan yang ketiga paling penting ialah tanda baca. Nokta, koma, huruf besar, huruf kecil tu jangan salah. Cikgu selalu perhatikan murid-murid ingin cepat menulis tetapi banyak kesalahan dari segi tanda baca. Baik, itu sahaja murid-murid untuk pelajaran hari ini. Jadi tugasan murid ialah murid perlu menulis semula perenggan ayat yang ada di dalam buku teks Bahasa Melayu muka surat 9. Seterusnya salin semula di dalam buku tulis anda. Semoga berjumpa lagi murid-murid. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar semua.